Masa saya turun tangga tu tanah dah masuk dah separuh rumah saya, dah nak mengejar saya dari belakang. Jadi saya terpaksa menjerit-jerit minta tolong juga. Dalam masa saya jerit-jerit tu saya dengar siren bomba. 10 Mac lalu menjadi detik hitam buat penduduk Taman Bukit Permai, Ampang Jaya apabila berhadapan dengan kejadian tanah runtuh yang telah mengorbankan 5 nyawa. Tragedi yang berlaku dengan sekelip mata itu juga mengakibatkan 15 buah rumah terkesan serta menimbus 10 buah kenderaan. Rentetan kejadian tersebut, kru MHI turun ke lokasi kejadian dan berpeluang mendekati penduduk di sana pada Ahad lalu. Saya kini berada di lokasi kejadian untuk meninjau sendiri keadaan semasa di sini. Dan apa yang saya dapat lihat, kawasan di sini mulai dibersihkan secara berperingkat. Dan saya boleh katakan kejadian yang berlaku tempoh hari benar-benar memusnahkan kawasan ini. Dan nyawa yang terkorban pastinya meninggalkan kesan trauma terhadap penduduk di sini. Shah Fazil Hang Jebat menghadapi detik cemas bersama isteri dan 3 anaknya. Pengalaman ini menjadi kenangan pahit yang tidak mungkin dapat dilupakan. Masa kejadian tu saya balik daripada kerja, saya dekat atas. Dengar bunyi kuat tanah runtuh tu, saya berlari turun ke tangga, tanah dah masuk dah separuh rumah saya, dah nak mengejar saya dari belakang. Saya jerit nama isteri saya semua, dia kata semua dah ke belakang. Jadi isteri saya semua ke belakang, buka pintu belakang, lari. Dan masa yang lari tu, jiran saya yang Chinese ni, dia menjerit minta tolong. Walau bagaimanapun, dia tidak mampu menghulurkan pertolongan kerana runtuhan tanah berlaku terlalu pantas. Terasa sangatlah sebab kita ada kat luar kan, dia kat dalam. Jadi saya terpaksa menjerit-jerit minta tolong juga. Dalam masa saya jerit-jerit tu saya dengar siren bomba. Saya rasa ni boleh cepatlah bomba datang kan. Saya terus bagi tahu bomba, belakang tu ada orang, bomba terus bawa mesin dia untuk potong. Rasa terkilan dan kecewa lebih menyelubungi Shah apabila salah seorang daripada jirannya itu maut di tempat kejadian. Dia dan keluarganya juga mengalami kesan trauma yang teruk akibat bencana yang berlaku. Bila hujan lebat, bila time kita ada dekat rumah yang rumah saya sementara ni, memang nangis, anak nangis, berpeluk dengan saya, maknanya macam memang kalau ada benda batu ke apa yang jatuh dekat atas zinc tu, kita terkejut, automatik terkejut dan terjaga. Biarpun semua ahli keluarganya terselamat, namun tragedi itu memusnahkan kediamannya hampir 90%. Keadaan rumah yang macam ni yang saya rasa macam dah rasa macam memang tak boleh buat apa dah dengan total loss macam ni kan, dengan dinding retak apa semua. Dengan kereta, dengan motor pun ada lagi kat dalam tu. Sebab saya rasa kalau duduk sini pun rasanya kalau nak tidur tu tak tidur malam rasanya. Sebab trauma kan. Jadi bila runtuhan yang pertama tu berlaku, kebanyakan penduduk di sini dia agak terkejut dan dia nak tengok apa yang dah berlaku. Jadi masing-masing keluar kat jalan ni. Semasa dia keluar tu, dalam tempoh 1 minit juga, runtuhan yang kedua yang besar tu. Itu masa tu dah kecoh lah. Mana dia orang dah jerit, saya pun lari apa semua tu. Saya tengok secara live. Lepas tu dengar jeritan dengan jiran belakang saya tak dapat nak tolong. Kita very friendship dengan jiran-jiran yang terlibat ni. Bila dapat berita macam ni, trauma dengan sedih tu, orang kata tak tahu berapa lama saya boleh riliskan ni. Menurut pakar geologi kejuruteraan dan mekanik tanah, Dr. Nur Syahidah Muhammad Nazir, kejadian tanah runtuh yang berlaku adalah berpunca daripada hujan lebat yang berpanjangan. Apa yang akan berlaku ialah air hujan akan memasuki cerun dan menyebabkan tanah itu tepu air. Dan apabila ketepuan itu tinggi dan tanah tak dapat lagi memegang kuatan dia, menyebabkan penggulusuran tanah akan berlaku. Satu lagi faktor ialah morfologi cerun itu sendiri. Kerana apa yang kita boleh lihat, cerun ini agak curam. Ketinggian sebegini dengan kecuruman melebihi 45 darjah adalah sangat tidak ideal. Tambahnya, selain daripada sejarah kawasan yang pernah mengalami runtuhan sebelum ini, kelemahan pemantauan cerun oleh pihak berkuasa turut menyumbang kepada faktor yang berlaku.
Kita bukan nak menyalahkan sesiapa, tetapi jika sesuatu cerun itu telah mula menunjukkan tanda-tanda kegagalan, sebenarnya pihak berkuasa patut capture lebih awal berbanding penduduk. Atau mungkin penduduk telah membuat aduan dan sekiranya tiada tindakan susulan yang bertepatan, ini yang kita akan dapat pergerakan tanah yang bersifat memusnah. Memandangkan jarak antara cerun dengan rumah sangat dekat, jadi kawasan ini sangat berisiko sebenarnya. Justru itu, penduduk serta pihak berkuasa dinasihatkan supaya lebih cakna dan berjaga-jaga kerana kejadian ini berkemungkinan kembali berlaku pada bila-bila masa jika tiada tindakan yang sepatutnya diambil.